Assalamualaikum dan salam sejahtera. Alhamdulillah bertemu lagi kita tuan-tuan dan puan-puan. Saya Muhammad Azrizal Aziman. Saya pengarah syarikat Mahmud Engineering Sdn Bhd. Saya pakar elektrik, saya pakar solar Malaysia. Hari ini saya nak ajar tuan-tuan dan puan-puan, saya nak share ilmu tentang macam mana cara pemasangan solar yang betul, efisien dan kita boleh mendapatkan output yang maksimum. Ini panel solar. Sekarang tengok langit biru, tak ada awan. Jam pukul 3.30 petang. Okey. Saya akan sharekan beberapa bahagian tentang solar, bahagian penting. Pertama, panel. Saya akan sharekan kepada tuan-tuan dan puan-puan macam mana kita pasang panel yang betul supaya dapat generate power elektrik yang optimum. Kedua, inverter. Ketiga, bateri. Keempat, kabel. Kelima, map. Map macam mana kita nak tahu kawasan kita tu iradian dia kuat ke lemah, sesuai atau tidak kita install solar. Inilah solar yang saya pasang dekat office saya. Jom saya sharekan kepada anda. Sebentar tadi saya dah sharekan kepada tuan-tuan perempuan gambar map. Tuan-tuan boleh pastikan kawasan bangunan atau rumah tuan-tuan berada di bahagian mana. Color hijau, kuning, oren ataupun oren pekat. Ini adalah inverter. Inverter ni akan menukarkan DC ke AC. Nanti saya akan terangkan. Dan yang paling penting adalah bateri. Bateri yang bagus dan kiraan yang betul boleh membuatkan perkhidmatan kita lebih banyak dan lebih optimum. Saya akan sharekan kepada tuan-tuan dan puan. Pertama tentang panel solar. Okey, bila kita nak pasang solar, pertama kita kena tahu dulu kita punya kedudukan lokasi dalam map peta Malaysia tu dekat mana. Adakah hijau, kuning, oren atau oren pekat. Hijau mewakili iradian yang sangat lemah, biasanya kawasan yang banyak hujan ataupun awan yang sangat tebal. Keduanya kuning. Kuning masih lemah lagi, tidak begitu kuat tapi lebih baik daripada map kawasan hijau. Oren adalah iradian yang lebih 50%, maksud dia lebih kuat daripada kuning dan sesuai untuk dapatkan iradian yang tinggi tetapi belum cukup optimum. Untuk kita dapatkan iradian yang cukup optimum, kita perlu kawasan tersebut perlu terletak di tanda oren pekat atau oren kehitaman. Untuk kawasan oren kehitaman atau oren pekat, kita hanya perlukan panel yang sikit. Panel tak perlu banyak, watt tak perlu tinggi, tetapi tenaga matahari dapat supply iradian yang tinggi kepada solar panel dan solar panel dapat generate tenaga elektrik yang cukup tinggi dan maksimum. Pertama, saya akan sharekan tentang hijau. Untuk kawasan hijau, apabila tuan-tuan nak pasang panel solar, sebaiknya tidak sesuai panel dicondongkan sehingga 45 degree, 45 degree. Macam mana 45 degree? Okey. Ini bumbung. Ini 90 degree. 45 degree adalah macam ni. Ini 40 dan 45 degree. Bila ini rumah kita, ini pintu masuk, ini tingkap. Jangan bumbung tak sesuai 45 degree. Bila 45 degree, iradian di tempat tersebut iradian hijau dan memang yang sangat lemah. Bila tuan-tuan pasang 45 degree, dia akan membuatkan panel solar dapat generate sikit saja, terlalu sikit power elektrik. Untuk kawasan hijau, sebaiknya bumbung tak boleh 45 degree. Ini rumah, bumbung kalau boleh biar agak mendatar supaya cahaya matahari
dapat pancarkan iradian yang lebih kuat pada panel solar. Untuk kawasan hijau juga tak sesuai kalau tuan-tuan pasang panel seperti saya. Jika tuan-tuan lihat pada awal video, panel solar saya diletakkan di lantai saja di bawah. Kenapa macam tu? Kerana saya di Port Dickson. Dan Port Dickson, kawasan dia punya dot dia adalah orange. Ya, orange, jadi memang kuat. Tak ada masalah untuk saya letak di bawah. Tapi jika tuan-tuan tinggal di kawasan hijau, iradian yang lemah, tuan-tuan perlu memasang panel lebih tinggi atas bumbung. Okey, ini rumah 2 tingkat. Rumah 2 tingkat. Bumbung. Jika tuan-tuan pasang panel di bawah, ini iradian yang kuat. Lemah, semakin lemah dan lebih lemah. Jika tuan-tuan pasang di bawah, panel solar tidak dapat generate power yang cukup kuat untuk supply ke load di dalam rumah anda atau bateri. Jadi anda perlu pasang di atas bumbung. Panel perlu pasang di atas bumbung supaya panel dapat menyerap iradian lebih kuat. Maksud iradian yang untuk orang hijau, iradian memang lemah, tapi bila kita pasang dekat bumbung, sekurang-kurangnya ada kelebihan. Jika tuan-tuan pasang di bawah seperti saya buat, sekitar jam 1 tengah hari atau 2 tengah hari, kawasan tersebut biasanya akan redup. Dan panel solar memang tidak akan dapat menyerap iradian yang sangat kuat, terlalu lemah. Mungkin hanya beberapa ratus watt sahaja. Mungkin hanya beberapa ratus watt saja, dan tidak bateri pun mungkin tidak akan penuh. Jadi untuk kawasan hijau, elakkan daripada pasang panel di bahagian bawah, pasang di bahagian atas bumbung. Kalau boleh rumah 2 tingkat ke atas lah. Kalau rumah tu 1 tingkat single story pun lemah juga. Itu adalah pengalaman yang saya pasang. Untuk kawasan hijau, biasanya belah-belah Perak lah, belah-belah Perak, Kuala Lumpur, Selangor, bahagian tengah, itu kawasan hijau. Jika tuan-tuan nak pasang solar di kawasan hijau, tuan-tuan perlu lebihkan panel. Contoh tuan-tuan perlukan panel 4 kW. Tuan-tuan tidak boleh pasang 4 kW. Tuan-tuan kena pasang double 8 kW. Ataupun tuan-tuan perlu pasang triple. Baru tuan-tuan akan dapat generate power sama seperti kawasan kuning atau orange. Kena ingat, jika tuan-tuan berada di kawasan hijau, jangan pasang panel ikut apa yang tuan-tuan kira. Contoh tuan-tuan kira, tuan-tuan perlukan 4 kW. Tuan-tuan tidak boleh pasang 4 kW panel, tuan-tuan perlu pasang 8 kW ataupun 12 kW. Baru tenaga solar tuan-tuan dapat generate optimum seperti tuan-tuan nakkan. Okey, sekarang kita akan bincang, saya akan sharekan untuk kawasan kuning. Kawasan anda berada di kawasan zon kuning. Zon kuning punya iradian agak kuat daripada hijau, tetapi masih lemah. Sekiranya tuan-tuan berada di zon kuning, sama juga macam hijau, tuan-tuan jangan pasang panel di bahagian bawah, di lantai. Kalau boleh bumbung jangan 45 degree, kalau boleh biar lebih mendatar macam tu. Okey, sama je. Cumanya kalau kuning tuan-tuan, kalau hijau contohnya, kalau tuan-tuan nak pasang 4 kW, tuan-tuan perlu pasang 12 kW ekstra untuk dapat generate power yang maksimum atau optimum. Tetapi untuk kawasan kuning mungkin tuan-tuan kalikan sekali ganda je. Kalau tuan-tuan perlukan 4 kW, tuan-tuan perlu pasang solar panel 8 kW macam tu. Dia akan membantulah. Okey, untuk orange, kawasan yang bertanda orange ataupun orange gelap atau orange kehitaman, tak ada masalah banyak. Tuan-tuan boleh pasang di bawah atau boleh pasang di atas, macam cara saya pasang, sebab iradian memang kuat.
Tuan-tuan bertuah kalau duduk di kawasan yang macam ni, cumanya panas tak tahan memang panas. Kalau kawasan hijau dengan kuning tu, kawasan tu banyak hujan atau awan tebal, kawasan tu biasa redup, sejuk. Kalau kawasan yang oren atau oren kehitaman, kawasan tu memang panas. Berbalalah tuan-tuan pasang panel pun tak perlu banyak dan dapat generate power yang optimum. Sekarang saya akan share macam mana cara pasang solar yang betul, macam mana pemilihan panel yang betul. Pertama, bila tuan-tuan beli panel, jangan tengok dia punya watt. Ramai pengguna beli panel solar tengok pada watt. Makin tinggi dia punya watt, makin jadi pilihan. Salah cara tu. Tuan-tuan bila beli panel solar, tuan-tuan perlu tengok pada efisiensi. 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 Tak salah saya macam ni ada efisiensi. Apa itu efisiensi? Efisiensi itu adalah kemampuan panel solar generate power daripada tenaga matahari walaupun tenaga matahari atau iridian dalam keadaan yang lemah atau mendung. Bila kita beli panel solar, pastikan efisiensi dia adalah tinggi. Untuk tahun 2021 yang saya survey, untuk negara-negara maju, negara-negara yang memang rata-rata rakyat dia memang menggunakan solar, brand-brand tersebut, brand-brand panel solar dari syarikat tersebut telah mencapai sehingga 30% efisiensi. Tapi di Malaysia saya tak jumpa lagi. Di Malaysia yang paling tinggi saya jumpa adalah Qcell. Setakat ni di Malaysia yang saya jumpa efisiensi yang paling tinggi adalah Qcell. Brand Qcell, dia punya model G9, dia punya efisiensi adalah 21%. Efisiensi 21%. Setakat ni yang saya jumpa ini yang paling tinggi. Tapi watt rendah lah. Watt dia direndahkan, watt around dalam 385 watt ke 390 watt macam tu untuk sekeping, tapi efisiensi dia sehingga 21%. Jadi tuan-tuan, bila beli panel solar, pastikan efisiensi dia adalah tinggi. Mana-mana panel solar yang efisiensi bawah 20%, kalau boleh jangan pilih lah. Sebab jika tuan-tuan nakkan power yang optimum, belilah panel solar yang efisiensi lebih 20%. Apakah efisiensi? Efisiensi adalah apabila berlaku mendung. Contohnya awan lalu di atas panel kita, awan menutup cahaya matahari, ataupun mendung, ataupun waktu hujan, panel solar masih boleh generate tenaga elektrik, masih boleh supply ke load dan masih boleh charge bateri. Itu adalah efisiensi. Ingat, bila beli panel solar, jangan tengok dia punya watt, tengok pada efisiensi dia berapa persen. Lebih tinggi efisiensi, lebih kuat tenaga solar tersebut generate tenaga elektrik untuk dihantar ke load dan mengecas bateri walaupun cuaca mendung. Sekarang saya akan ajarkan tuan-tuan dan puan macam mana teknik kita tengok matahari. Saya ulang, teknik kita tengok matahari. Ini rumah. Ini rumah tuan-tuan, tingkap, pintu. Untuk kita dapatkan generate tenaga solar yang optimum sepanjang hari, sebaiknya tuan-tuan, siapa yang belum buat rumah boleh tengok cara ni. Tetapi siapa yang dah buat rumah, kita ada cara lain untuk selesaikan masalah anda. Pastikan matahari naik di sebelah tepi, naik di sebelah tepi. Dan turun juga di sebelah tepi. Kenapa macam tu? Untuk pemasangan solar yang optimum, yang betul-betul boleh generate tenaga elektrik yang sangat banyak sepanjang hari, sebaiknya pemasangan solar adalah matahari naik dari tepi rumah dan turun dari tepi rumah. Panel solar di sini. Okey. Jadi apabila dia naik, dapat. Nampak? Dari pagi hingga ke petang, iridian sangat kuat untuk diserap oleh panel solar. Untuk panel solar hantar tenaga elektrik ke load dan mengecas bateri. Ini adalah pemasangan yang sangat baik.
Sekiranya anda punya rumah kedudukan macam ni, memang sesuai anda panel solar, anda tidak perlukan panel yang banyak untuk generate tenaga yang banyak. Saya ulang, jika keadaan rumah anda begini, anda tidak perlukan tenaga panel solar yang banyak untuk menjana tenaga elektrik yang banyak. Sedikit saja panel solar sudah mencukupi untuk menjana tenaga elektrik yang kuat sepanjang hari dari pagi hingga petang. Macam ni. Okey, dan ada keadaan sekiranya rumah anda begini. Ini tepi rumah, ya. Tepi rumah. Okey. Ini pintu rumah tingkap. Panel solar naik sebelah depan rumah. Panel solar, cahaya matahari dia naik sebelah depan rumah. Dan dia turun belah belakang rumah. Okey. Cahaya matahari naik pada depan rumah, turun belakang rumah. Anda perlu pasang panel dekat bahagian bumbung depan lebih banyak. Anda perlu pasang panel solar bahagian depan bumbung rumah lebih banyak. Mengapa macam tu? Sebab iradian yang kuat adalah pada jam 11 pagi sehingga 2 petang. 2 petang hingga 4 petang iradian semakin lemah. Selepas 4 petang iradian menjadi lebih lemah. Sekiranya naik ke pagi 11 pagi sehingga 1 tengah hari, matahari masih ada di sini, ya. Okey, jadi panel masih dapat iradian yang tinggi untuk generate tenaga elektrik. Dan selepas jam 1 tengah hari, mungkin pukul 2 atau pukul 3, matahari terletak di belakang sini. Jadi panel solar hanya dapat tempias daripada iradian matahari. Sudah kurang kuat, dan ini pastinya merugikan anda kerana sepanjang hari tenaga matahari terbit dan terbenam, anda hanya dapat generate daripada jam 11 pagi sehingga jam 2 petang saja yang kuat. Dan 1 petang, daripada jam 11 pagi hingga 1 petang saja yang kuat. Dari pukul 1 sampai 2 dah semakin lemah, pukul 2 petang hingga 4 petang lebih lemah. Jadi dia amat merugikan. Ada penyelesaian dia macam mana kalau kita buat. Okey, ini bahagian tepi rumah. Matahari naik belah depan. Turun belah belakang. Dan anda punya bumbung kebiasaannya 45 degree. Memang condong 45 darjah. Bila bumbung condong 45 darjah, panel solar lebih lemah untuk menyerap iradian daripada tenaga matahari. Sekiranya keadaan rumah tuan-tuan macam ni, matahari naik belah depan atau belah belakang. Sekiranya matahari naik belah belakang, anda perlu pasang panel solar lebih banyak di bahagian belakang bumbung, di belakang rumah, bumbung bahagian belakang rumah. Sekiranya matahari naik belah depan rumah, anda perlu pemasang panel solar lebih banyak di bahagian bumbung bahagian depan rumah. Faham Andaikan sekarang matahari naik belah depan rumah, anda punya kecondongan bumbung adalah 45 degree, anda perlu pasang lebih panel. Sebagai contoh, anda perlukan 4 kW, anda perlu pasang 8 kW. Anda pasang contoh 4 kW 2 keping. Contohlah 2 keping 4 kW. Jika keadaan rumah anda macam ni, matahari naik belah depan rumah dan terbenam belah belakang rumah, anda perlu pasang double.
8 kilowatt. Jadi untuk waktu pada jam 11 AM hingga 2 petang, 11 pagi 2 petang, untuk 8 kilowatt panel dapat generate power yang cukup banyak dalam waktu 11, 12, 1, 2, dalam waktu 4 jam. Panel dapat generate power yang cukup banyak untuk cas bateri. Dan apabila pukul 2 petang hingga 4 petang iradian semakin lemah, panel tetap dapat generate power yang kuat. Sebab apa? Okey, pada pukul 2 PM hingga 4 PM belakang, sekiranya anda pasang 4 kilowatt, hanya iradian tempias anda dapat hanya dapat generate untuk 2 panel saja. Jika anda pakai panel yang lebih, anda dapat tempias lebih. Nampak? Faham Rasanya anda boleh faham. Jadi sekiranya kesimpulan, sekiranya matahari naik di bahagian tepi dan turun di bahagian tepi, anda tak ada masalah yang besar untuk generate tenaga elektrik yang kuat daripada iradian matahari. Tetapi sekiranya matahari naik di bahagian depan rumah dan terbenam di bahagian belakang, atau matahari terbit di bahagian belakang rumah anda dan terbenam di bahagian depan rumah, anda perlu keluarkan kos lebih tinggi untuk mendapatkan tenaga elektrik daripada cahaya matahari, tenaga matahari dengan optimum. Jika rumah yang mataharinya terbit dari tepi, turun pun tepi, pasang satu kali. Kalau anda pasang 4 kilowatt, hanya 4 kilowatt sudah cukup. Tetapi jika rumah yang matahari naik, terbit di bahagian depan dan terbenam di bahagian belakang, ataupun terbit di bahagian belakang, terbenam di bahagian depan, anda perlu pasang double untuk mendapatkan kekuatan yang sama. Okey tuan-tuan dan puan-puan, saya dah sharekan kepada tuan-tuan dan puan-puan serba sedikit ilmu pemasangan panel solar, pemasangan dan pemilihan panel solar. Untuk video berikutnya, tuan-tuan perlu tonton next video. Video yang untuk setakat yang sekarang saya hanya sharekan untuk panel solar. Video untuk berikutnya, tuan-tuan perlu tonton lagi. Saya akan sharekan tentang bateri, inverter, kabel dan beberapa lagi ilmu tentang pemasangan solar yang optimum, yang menguntungkan anda. Sila tunggu video selanjutnya. Sila like page kita, sila subscribe channel kita, dan sila beli buku yang saya tulis, buku DIY Solar di Shopee, Lazada, Mudah.my dengan harga RM210 sehingga RM250. Banyak yang tuan-tuan boleh belajar dekat sini. Saya ajarkan macam mana cara pasang solar yang betul, yang mudah, DIY, supaya anda boleh buat penjimatan yang banyak. Terima kasih kerana menonton. Sekiranya anda ingin beli buku ni, beli WhatsApp nombor di bawah, atau boleh beli di Shopee, Lazada atau Mudah.my. Sila tunggu video berikutnya. Saya akan sharekan lagi tentang bateri, inverter solar, kabel solar dan lain-lain lagi. Terima kasih.